Okey. Jadi, cikgu nak tanya kamu. Kan? Okay, tadi kamu dah tengok watak dalam animasi Boboiboy mana yang paling kuat? Iaitu Gopal kan, sebab dia ada kuasa untuk menukarkan atom-atom yang berada di dunia ni. Contoh, daripada besi boleh jadi makanan. Okey, jadi cikgu nak hari ni cikgu akan ajar kamu tentang satu lagi bahan yang sangat unik di dunia ni. Iaitu yang mana bahan ni dia boleh menarik besi di sekeliling dia. Hebat kan? Kamu bayangkan ada satu bahan ataupun satu logam yang boleh menarik besi-besi lain di sekeliling dia. Agak-agak kamu, siapa tahu bahan apa yang cikgu katakan ni? Bahan apa yang boleh menarik besi di sekeliling dia? Siapa tahu? Logam apa yang boleh menarik besi di sekeliling dia? Magnet. Okey, bagus Marisa. Jawapannya adalah magnet. Bagus. Okey, magnet ni, kamu tengok dekat tangan cikgu ni ada magnet. Magnet ni dia mampu menarik besi di sekeliling dia. Okey, contoh. Kamu tengok pin ni diperbuat daripada besi. Kamu tengok magnet ni. Pin tu dia akan pergi kepada magnet. Magnet akan menarik pin tersebut. Okey, ni adalah salah satu logam yang sangat unik di dunia ni dan manusia jumpa dia dan kita jadikan dia sebagai satu kelebihan untuk kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. Okey, jadi kita akan tengok apa itu magnet. Baik, cikgu kongsikan skrin cikgu. Okey, yang seperti Marisa jawab tadi, apakah alat yang boleh menarik besi? Alat atau bahan lah. Jawapannya ialah magnet. Baik, apa itu magnet? Magnet ialah sejenis logam. Logam ni macam mana dia? Logam ni adalah besi, keluli itu dikategori sebagai logam yang dikenali sebagai besi berani. Okey, ni nama lain magnet dalam bahasa Melayu kita panggil besi berani. Okey. Bila manusia jumpa magnet ni, dia ada pelbagai bentuk lah, seperti bentuk dia macam batu. Bila dah dibawa ke makmal, jadi magnet ni dia akan dibentukkan dengan pelbagai bentuk. Okey. Jadi kamu akan tengok bagaimana rupa bentuk magnet yang terdapat di makmal sains. Dekat sekolah kita terdapat ada 6 jenis bentuk magnet. Okey, jadi hari ni cikgu akan tunjukkan kat kamu bentuk-bentuk magnet yang terdapat di makmal sains. Baiklah. Bentuk yang pertama ialah magnet butang. Magnet butang. Magnet ni dia bentuk dia sama seperti butang di baju sekolah kamu. Kamu pergi tengok balik baju sekolah kamu tu yang kamu lama tak pakai tu. Kamu tengok butang dia sama seperti bentuk dia sama seperti magnet butang ni. Okey. Yang kedua, magnet cincin. Magnet cincin ni pula dia sama juga seperti bentuk dia seakan-akan sama seperti magnet butang. Tetapi dia ada lubang di tengah-tengah dia. Kalau kamu tengok di sini dia ada lubang. Dia ada lubang di tengah-tengah dia. Okey, dan dia berbentuk seperti cincin. Okey, cincin ni kalau kamu nak tahu dia ada lubang di tengah-tengah dia supaya boleh masuk ke dalam jari. Okey, itu kita panggil magnet cincin. Yang seterusnya adalah magnet silinder. Baik, magnet silinder ni macam mana? Kalau kamu nak tahu macam mana magnet silinder tu, kamu tengok botol air kamu. Botol air kamu kebiasaannya adalah berbentuk silinder. Okey, itu sama juga seperti magnet ni juga berbentuk silinder. Okey, yang seterusnya adalah magnet bar. Magnet bar ni berbentuk bar yang seperti macam cikgu tunjuk dekat tangan cikgu ni. Okey, dia adalah magnet bar. Okey, magnet bar ya. Magnet bar ni dia berbentuk 4 segi lah, 4 segi panjang.
Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil rectangle. Baiklah, bentuk yang kelima adalah magnet ladam. Baik, magnet ladam. Ladam ni apa? Ladam ni sebenarnya dia satu tempat pelindung untuk kaki kuda. Itu kita panggil ladam. Okey, jadi bentuk magnet ni sama seperti tempat alat yang berada di kaki kuda. Okey, cikgu akan tunjukkan bentuk ladam dekat kuda tu macam mana, dan kamu boleh bandingkan dengan bentuk magnet ladam. Okey, kita tengok sekejap bentuk ladam kuda ni macam mana. Okey. Ada ke yang pernah tengok kuda kat sini? Okey, ni adalah Pernah. pernah. Marisa pernah. Okey, kita tengok dekat bawah kaki kuda tu kita akan letak ladam. Ni contoh ladam di kaki kuda. Nampak ni besi ni? Okey, besi ni supaya melindungi kuku, melindungi kaki kuda. Dan ladam ni juga fungsi dia supaya tak membiarkan kuku kuda tu jadi panjang. Okey, jadi inilah fungsi ladam. Okey, kamu tengok bentuk ladam ni dan juga bentuk ladam yang berada di magnet. Kita tengok semula bentuk magnet ladam. Okey. Tu adalah bentuk magnet ladam. Jadi dia sama, magnet ladam ni sama seperti bentuk ladam yang berada di kaki kuda. Jadi kita panggil dia sebagai magnet ladam. Dan yang keenam, kamu tengok ada magnet bentuk U. Okey, magnet bentuk U ni, okey, dia berbentuk sama seperti huruf U. Okey, cikgu nak tahu kamu kenal ke tak huruf U? Jadi cikgu nak kamu type huruf U di ruangan komen. Okey, cikgu nak kamu type huruf U di ruangan komen. Cikgu nak tengok kamu kenal ataupun tidak huruf U. Okey, boleh type di ruangan komen sekarang huruf U. Okey. Kamu cari huruf U. Mana huruf U? Okey, type huruf U di ruangan komen kamu. Di ruangan komen Google Meet. Okey, bagus Adlan dan Ashraf. Okey, itu adalah huruf U. Okey, yang lain cikgu nak tengok adakah kamu kenal huruf U? Ya, dia juga betul. Itu adalah huruf U. Okey, ada lagi? Okey. Jadi okey, betul. Huruf U. Jadi ini adalah bentuk huruf U. Kasar juga. Okey. Jadi cikgu rasa kamu kenal dah. Mestilah kamu kenal huruf U kan? Okey, jadi magnet ni, bentuk magnet ni sama seperti bentuk huruf U. Okey, kamu kena ingat. Kamu tengok magnet yang hujung sekali tu, dia sama seperti bentuk huruf U. Okey, seterusnya, macam cikgu cakap tadi, magnet ni dia boleh menarik besi di sekeliling dia. Okey, tapi tak semua objek dia boleh tarik. Okey, sebab apa? Sebab magnet ni dia hanya boleh menarik bahan yang diperbuat daripada besi. Okey, selain daripada besi, magnet tidak boleh menarik bahan tersebut. Okey, kita akan tengok bahan-bahan yang boleh ditarik besi, ataupun kita panggil bahan-bahan yang boleh ditarik besi ni sebagai bahan magnet. Baik, antara bahan yang boleh ditarik magnet ialah skru, pin baju, papan putih, pengasah pensel, pembaris besi dan juga penutup botol besi. Okey. Jadi cikgu nak tanya kamu, apakah persamaan keenam-enam bahan ni? Jadi keenam-enam bahan ni diperbuat daripada apa? Siapa tahu? Bahan-bahan ni diperbuat daripada apa?
Daripada besi. Betul. Bahan-bahan ni diperbuat daripada besi. Okey, jadi sebab itulah bahan-bahan ni boleh ditarik oleh magnet. Okey. Okey, jadi dekat sini cikgu nak tunjukkan pada kamu. Baik, cikgu nak tunjukkan dekat kamu contoh bahan-bahan yang boleh ditarik besi. Okey, jadi kita tengok dulu skrin ni. Okey, boleh dengar cikgu tak? Boleh. 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 Okey. Boleh. Okey, kita tengok kat depan ni. Okey, dekat tangan cikgu ada magnet bar. Okey, cikgu akan gunakan magnet bar ni untuk menarik objek-objek yang berada di sekelilingnya. Okey, jadi objek yang pertama cikgu nak cuba adalah pin. Okey, pin yang berwarna kuning ni. Okey, kita tengok pin ni boleh ditarik magnet ataupun tidak. Okey, ni magnet. Kita tengok pin ni. Okey, boleh ditarik ataupun tidak? Boleh. 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 Okey. Boleh. Objek yang kedua. Okey, objek yang kedua pula. Okey, yang berada di tangan cikgu adalah keychain. Okey, keychain ni yang kamu selalu letak di beg sekolah. Okey, kita try keychain dulu. Mic. Okey, boleh ke tak boleh ditarik? Boleh. 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 Dah. Boleh. Okey, boleh. Okey, di tangan cikgu lagi ada lagi benda. Okey, cikgu ada sudu plastik. Okey, kita tengok sama ada boleh ditarik ataupun tidak. 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 Boleh ke tidak? Tidak. Tidak. Tidak boleh ditarik. Kamu tengok. Okey, ada lagi satu benda kat tangan cikgu iaitu pen. Okey, pen. Okey, cikgu akan try. Tidak. Boleh ke? Tidak. Tak boleh. Baik, jadi cikgu nak tanya kamu, kenapa sudu plastik dan juga pen ni tidak boleh ditarik oleh magnet? Kenapa? Sebab apa? Sebab tak ada besi. Sebab dia plastik. Ya. Sebab dia plastik. Okey, betul. Bagus. Sebab dia adalah plastik dan bukan diperbuat daripada besi. Sebab itulah magnet tak dapat menarik sudu plastik dan juga pen tadi. Okey. Tadi kerak. Okey, kita sambung semula dengan seterusnya. Baik, kita dah belajar bahan apa yang boleh ditarik dan bahan apa yang tidak boleh ditarik magnet. Baik, seterusnya kita akan belajar pula tentang kegunaan magnet. Okey, apa fungsi magnet dalam kehidupan seharian kita? Bagaimana magnet ni boleh membantu kita dalam kehidupan seharian? Okey, dekat sini cikgu ada senaraikan tiga bahan yang kita guna magnet. Okey, yang pertama adalah tanda nama. Okey, tanda nama. Baik. Dekat tanda nama yang kamu selalu tengok, cikgu selalu masuk
ke dalam kelas, cikgu akan pakai tanda nama pada poket sebelah kiri cikgu. Okey. Jadi tanda nama tu juga terdapat magnet supaya boleh melekatkan tanda nama pada baju cikgu. Okey, tu fungsi magnet pada tanda nama. Yang kedua pula, magnet juga terdapat di pemutar skru. Okey, kamu tengok pemutar skru tu. Kamu tengok pemutar skru, di hujung pemutar skru, okey, terdapat magnet. Okey, untuk apa? Untuk memegang skru. Okey, pemutar skru tu ada magnet dekat hujung dia. Kamu tengok pemutar skru. Okey, di hujung dia ni, yang muncung dia tu ada magnet, selalunya berwarna hitam. Jadi warna hitam tu adalah magnet. Tujuan dia adalah untuk memegang skru. Baik, dan yang terakhir di peti sejuk. Di setiap peti sejuk juga terdapat magnet supaya kita dapat menutup pintu. Okey, itu adalah tujuan magnet. Okey. Jadi itu adalah tujuan magnet. Adalah untuk menutup pintu peti sejuk. Okey, jadi kalau tak ada magnet dekat peti sejuk ni, maka susahlah kita untuk tutup pintu. Kita kena guna kunci, kita kena guna mangga untuk tutup. Jadi magnet ni telah memudahkan kita untuk tutup pintu peti sejuk. Okey, jadi banyak lagi kegunaan magnet dan salah satu contoh lagi yang cikgu tak masukkan adalah kompas. Kompas. Dekat dalam kompas juga terdapat magnet. Jadi siapa dekat sini tahu apa itu kompas? Kompas tu untuk apa? Siapa tahu? Siapa tahu apa itu, apa kompas? Kompas tu apa? Untuk tunjuk arah. Tunjuk arah. Okey, untuk apa? Tunjukkan arah. Ya, bagus. Untuk menunjukkan arah. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan apa kompas tu. Yang tak pernah tengok lagi boleh tengok dekat skrin ni. Cikgu akan tunjukkan kompas. Okey, cikgu akan tunjukkan kompas. Kompas ni kebiasaannya digunakan oleh orang zaman dahulu. Sebab dia, orang zaman dahulu ni dia tak ada guna Waze, dia tak ada peta. Dia ada peta tapi peta tu bukan macam peta kita sekarang yang boleh tunjukkan arah. Jadi diorang mestilah menggunakan kompas. Okey, kita tengok apa guna kompas ni. Okey, kita tengok gambar ni. Okey, kamu tengok dekat jarum dia ni berwarna merah ni. Okey, jarum dia sebenarnya adalah magnet. Jarum dia adalah magnet. Kamu tengok N, huruf N ni adalah north dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu dia bermaksud utara. S pula bermaksud south. Baik, south ni bermaksud dalam bahasa Melayu bermaksud selatan. Jadi jarum magnet ni menunjukkan ke arah utara dan juga selatan. Okey, jadi kompas ni, magnet pada kompas ni bertujuan untuk menunjukkan arah. Selalunya kompas ni digunakan pada zaman dahulu ketika orang dahulu nak berlayar menggunakan kapal di lautan dan juga ketika masuk ke dalam hutan. Okey, sekarang ni pun kita masih lagi menggunakan kompas kalau kita nak masuk ke dalam hutan. Okey, sebab kalau kita guna telefon kita tak dapat line internet. Jadi kompaslah satu-satu cara untuk menunjukkan arah. Okey, jadi itu saja yang cikgu, yang kamu perlu belajar hari ini, iaitu apa itu magnet, bentuk-bentuk magnet, bahan-bahan yang boleh ditarik oleh magnet dan juga kegunaan magnet. Okey, jadi ini adalah kalau kamu ada apa-apa pertanyaan, kamu boleh jawab, kamu boleh tanya selepas ini. Ataupun kamu boleh tulis di ruangan komen kat bawah ni. Baiklah. Okey, sekarang cikgu akan buat kuis untuk kamu. Cikgu nak tengok kamu faham ataupun tidak. Boleh tak boleh?
Boleh. Boleh. Okey. Boleh. Okey, jadi kamu tengok dekat depan ni. Dekat skrin kamu, cikgu akan bagi kuis. Okey, kamu tengok di ruangan komen, kamu tekan link yang cikgu bagi supaya kamu boleh masuk ke dalam kuis. Okey, jangan lupa tulis nama kamu. Boleh. Cikgu kata suruh tekan link. Betul. Cikgu. Kena masuk sekarang ke cikgu? Ya, Marisa, kita masuk sekarang. Okey. Okey, tekan link tu, tulis nama dan terus masuk ke dalam kuis cikgu. Cikgu tak nak pakai ni tadi lah. Okey. Ibu, Okey, link tu tekan mana ibu? link yang cikgu bagi kat komen ni, kamu tekan. Cik, Kamu Kak. tekan je Uzair. Cikgu kata kena suruh tekan link. Okey. Tekan link di ruangan komen untuk masuk ke dalam kuis. Okey, Ashraf dah masuk. Okey, kita dah ada seorang yang dah masuk, Ashraf Syahril. Okey, lagi Adlan. Ya, Adlan pun masuk dah. Okey, dia Zara. Okey, Marisa pun dah masuk. Okey, Pengiran. Okey, cikgu tunggu lagi. Okey, Auni masuk. Akil Hazim. Dan Mia Marisa juga masuk. Ammar, tekan link Ammar. Tekan link. Tekan link yang cikgu bagi ni. Okey, tekan link dan tulis nama kamu. Baik, kita tunggu lagi. Baru 8 orang. Okey, ada lagi yang nak masuk? Ahmad Ammar boleh masuk? Okey, Kausar dah masuk. Okey, Ammar Hakim masuk dah. Okey, Raja boleh masuk tak Raja? Raja Uzair? Baik, cikgu bagi masa lagi 1 minit. Apa? Ada mama.
Okey, dah 12 orang. Ashraf, Zafran dan Fatih. Ini Ama. Ama. Ini dia. Ini dia. Ini. Hilang lagi. Hilang. Okey, lagi 10 saat. Ama apa? Asik. Okey, cikgu harap kamu semua sedia untuk jawab kuis. Fatih, 2. Okey. Sedia? 1, 2, 3. Antara objek berikut yang manakah boleh ditarik oleh magnet? Apa jawapannya? Objek apa yang boleh ditarik magnet? Paku. Paku. Jangan bagi jawapan siap-siap. Biar kawan jawab dulu. Okey, jawapannya adalah skru. Kamu tengok jawapan buku, kertas, buku, skru dan juga batang aiskrim. Jadi jawapannya adalah paku ataupun skru. Okey, soalan seterusnya. Sebab apa? Sebab skru diperbuat daripada apa? Si. Ya, bagus Ashraf, pada besi. Baik, soalan seterusnya. Magnet yang kuat ialah magnet yang boleh menarik lebih banyak paku, bersaiz kecil, tidak dapat ditolak oleh magnet lain ataupun berwarna merah. Okay, apa jawapan dia? Okey, cepat jawab sebelum masa habis. Ashraf masih lagi nombor 1. Okey, jawapan dia ialah magnet yang kuat ialah magnet yang boleh menarik lebih banyak paku. Okey, kita nak uji kekuatan magnet. Kita tengok magnet tu berapa banyak besi yang dia boleh tarik berbanding magnet-magnet lain. Okey, itu itulah cara kita mengetahui kekuatan magnet. Okey, soalan seterusnya. Satu arah lah. Apakah fungsi magnet dalam kompas?
untuk mengangkat benda ringan, untuk menunjukkan arah, sebagai kiasan ataupun melekatkan jarum kompas. Okay, apa jawapan dia? Okey, kita tengok jawapan dia ialah kompas fungsi je lah untuk menunjukkan arah. Yang macam tadi cikgu tunjuk, jarum dia berwarna merah. Okey, dia menunjukkan ke arah utara dan juga selatan. Baiklah, seterusnya. Soalan seterusnya. Okey, ni soalan tentang rupa bentuk magnet. Okey, soalan hampir tamat. Masih lagi tak ada siapa boleh potong Ashraf Okey, bagus. Jawapannya adalah magnet butang. Okey, ni semua kenal. Bagus. Soalan seterusnya. Masih lagi rupa bentuk magnet. Soalan rupa bentuk magnet. Okey, bentuk apa magnet tu? Magnet silinder atau magnet bar? Okey, kita akan tengok sekejap lagi apa jawapan dia. Silinder. Okey, kita tengok. Ashraf kena potong dah dengan Dia Azara. Okey, jawapan dia adalah magnet silinder. Okey, yang macam cikgu cakap tadi, magnet ni dia berbentuk seperti botol air kamu tu. Berbentuk silinder. Okey, soalan seterusnya. Ni cikgu rasa kamu semua tahu ni jawapan dia. Okey, tengok apakah bentuk magnet yang ditunjukkan ini. Okey, magnet ladam atau magnet berbentuk U. Okey, Dia Zara lagi. Okey, jawapannya adalah magnet berbentuk U.
Okey, ladam tadi kamu dah tengok macam mana rupa bentuk magnet ladam. Okey, sama seperti ladam yang terdapat di kaki kuda. Okey, soalan seterusnya. Apakah kegunaan magnet pada tanda nama? Okey. Melekatkan tanda nama pada baju ataupun membersihkan tanda nama daripada kotoran. Okey, apa jawapan dia? Okey, kita tengok jawapan dia. Masih lagi kedudukan yang sama. Okey, jawapannya adalah melekatkan tanda nama pada baju. Okey, macam kita tengok tadi, magnet ni dia boleh menarik besi. Jadi pada tanda nama di depannya adalah besi, di belakangnya adalah magnet. Kalau kamu pisahkan dan kamu cantumkan balik pada baju tu, dia boleh melekat. Okey, soalan yang terakhir untuk kegunaan magnet. Okey, apakah kegunaan magnet pada pemutar skru? Okey, kita tengok jawapannya. Jawapannya adalah memegang skru. Itu fungsi magnet yang berada pada pemutar skru. Okey, kita tengok keseluruhan siapa dapat nombor 1, 2 dan 3. Okey, Fatih Pengiran dan juga Dia Azara. Okey, Tania. Okey, ni yang dapat markah penuh 100%. Okey, itu saja kuis kita pada hari ini. Okey, jadi selepas ni cikgu akan tunjukkan pula tak apa jawab. Nanti cikgu akan bagi link balik di Google Classroom. Kamu boleh jawab semula di Google Classroom. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan uji kaji magnet untuk kamu semua. Okey, cikgu akan bagi latihan ni di Google Classroom. Okey. Di Google Classroom. Okey, kamu tengok di Google Classroom ni kelas sains 1 Anggerik. Okey, kelas sains 1 Anggerik. Okey. Selepas kamu pergi ke depan ni kelas sains 1 Anggerik Google Classroom, kamu tekan di sini. Yang ada nama cikgu ni menyiarkan tugasan baru. Okey, ni adalah kerja kamu. Okey, yang pertama tonton rakaman pengajaran yang diberikan. Okey, yang dah masuk tak apalah. Okey, yang belum masuk nanti boleh tonton semula rakaman pelajaran kita hari ini. Baik, kemudian rujuk nota yang diberikan, cikgu akan bagi nota yang cikgu tunjukkan pada kamu tadi. Ada linknya di sini. Okey, ini adalah nota. Okey, dan ketiga, lengkapkan uji kaji magnet menarik objek dalam Google Slide yang disediakan. Okey, di sini. Okey, ini adalah latihan kamu untuk setengah jam ini. Okey, kamu tekan di sini. Okey, cikgu tunjukkan Google Slide. Okey, di Google Slide ni
Okey, kamu perlu buat uji kaji magnet menarik objek. Okey, yang pertama sekali kamu tulis nama di sini. Okey, contoh. Nak tulis Ahmad bin Ali. Okey, contoh nama. Kamu tulis nama kamu di sini. Okey, dan kemudian kamu baca arahan di muka surat kedua. Yang pertama, letak objek di atas meja. Kedua, dekatkan magnet kepada objek. Ketiga, perhatikan tindakan magnet terhadap objek. Okey, perhatikan tindakan ni maksudnya kamu tengok magnet tu menarik atau tidak menarik objek tersebut. Yang keempat, tandakan right dalam jadual seperti di bawah. Dan yang kelima, ulangi langkah-langkah di atas menggunakan objek yang lain. Okey, kita tengok objek-objek tu. Okey, berada di muka surat ketiga. Ni adalah objek tu: kayu aiskrim, pin baju, pensel, skru, pemadam, pembaris besi, buku, pengasah pensel, dinding, peti sejuk dan juga cermin. Jadi bahan-bahan yang cikgu senaraikan ni, kamu perlu buat uji kaji, kamu pergi dekatkan magnet tu kepada objek-objek tersebut. Kamu tengok sama ada objek tersebut dapat menarik, magnet dapat menarik objek tersebut ataupun tidak. Okey, contoh kayu aiskrim. Kamu pergi dekatkan magnet dekat kayu aiskrim, kamu tengok apa tindakan Cikgu, saya nak pergi tandas. Okey, sila pergi tandas dulu. Okey, jadi kamu dekatkan magnet tersebut pada kayu aiskrim. Kamu tengok dia menarik ataupun tidak menarik. Okey. Tidak menarik. Kalau tidak menarik. Tidak menarik. Ya, kamu tandakan right di sini. Okey, lepas tu kamu ambil magnet, kamu pergi pula kepada pin baju. Pin baju menarik atau tidak menarik? Menarik. Ya, kalau menarik jawapannya, kamu letakkan tanda right di sini. Okey, faham ya? Dan kamu buat sampailah kepada cermin, daripada pensel sampailah kepada cermin. Kamu buat, kamu tengok sama ada dia menarik ataupun tidak menarik. Okey, dan jangan lupa bila dah siap, kamu tekan pangkar dekat Google Slide ni dan kamu tekan turn in untuk cikgu dapat balik kerja kamu. Okey, itu adalah kerja kamu di dalam Google Slide. Jika ada pertanyaan, kamu boleh tanya sekarang sebelum kita habiskan kelas kita pada hari ini. Okey, dan jangan lupa isi kehadiran kamu di ruangan komen ni. Cikgu ada bagi link untuk kehadiran. Okey, isi kehadiran kelas sains kamu di sini. Okey, ada apa-apa pertanyaan tentang magnet? Ada tak pertanyaan tentang magnet? Apa jadi kalau ada orang? Tak ada. Pangeran tak ada. Okey, apa jadi kalau ada orang yang yang ada kuasa magnet kan? Dia boleh menarik semua besi yang ada dia boleh menarik semua besi yang berada di sekeliling dia. Okey, kamu nak tengok tak? Ada satu cerita dia boleh menarik besi di sekeliling dia. Ada satu watak ni dia boleh menarik semua besi di keliling dia. Tengok tak? Okey, cikgu tengok. Cikgu bagi tunjuk ni. Kejap ya. Boboiboy. Boboiboy tak ada. Okey, kita tengok. Okey, ni adalah contoh salah satu lakonan orang yang dia ada kuasa magnet. Okey, ni contoh je. Cikgu nak tengok. Kalau tengok tunjuk kamu, kalau orang tu dia ada kuasa magnet. Apa dia boleh buat? Okey, kamu tengok dia boleh kawal besi tu untuk ikat orang yang ada di situ.
Okey, yang lagi hebat lagi kamu tengok ni. Okey, tengok dia keluarkan apa daripada laut tu. Kamu tengok dia boleh mengangkat kapal selam yang diperbuat daripada besi. Okey. Okey, itu adalah contoh orang yang ada kuasa magnet. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa soalan, jadi cikgu harap kamu juga dah isi kehadiran pada hari ini. Dan selepas ni cikgu akan bagi, kalau kamu nak tengok balik rakaman kelas kita, cikgu akan bagi di link-link di Telegram